Okay, jap cikgu record je ya. Okey, tahniah guys, korang dah hampir hujung tahun ni. So hari ni kita nak buat soalan sebenar lah. Ujian akhir sesi akademi UASA. So malam ni memang tak sempat lah nak habiskan semua. Cikgu target mungkin sampai section B sahaja. Okey, tanpa melengahkan masa, kita buat cepat-cepat sebab korang nak sekolah kan. Jadi kita buat secepat yang mungkin. Nombor 1, antara berikut manakah merupakan komponen dalam sistem saraf manusia? Okey, manakah yang melibatkan sistem saraf kita? Okey, yang pertama. Tengok dulu yang betul ataupun tengok dulu yang salah. Mana yang betul, mana yang salah. Confirmkan dulu. Senang. Kalau soalan Roman macam ni, korang cari satu salah, satu betul. Ataupun salah satu lah cari kan. Okey, dalam sistem saraf manakah yang betul? Pada pendapat korang, otak tu adakah otak tu dalam sistem saraf manusia? Ya ataupun tidak? Otak tu dalam sistem saraf manusia tak? Mestilah. Saraf manusia dua. Satu otak, satu saraf tunjang. Jadi otak ni mesti betul. Nombor 1 betul. Nombor 1 betul, nombor 1 betul. Ni salah, tak ada nombor 1. Macam tu caranya. Nombor 2, dia adalah sistem saraf lah. Sel saraf lah. Sel saraf ni yang ada pada sel-sel saraf kita lah. Jadi kalau ikut 1 dan 2. Kulit dengan darah bukan ya. Kulit ni sistem pengangkutan. Okey. Darah tu sistem pengangkutan. Okey, nombor 2. Darjah 1 menunjukkan pertumbuhan akar anak pokok kembung ya. Akar ni. Okey, soalannya adalah pernyataan manakah benar bagi menerangkan arah pertumbuhan akar pokok tersebut. Akar pokok ni dia menghampiri. Okey, dia macam ke bawah. Akar ni ke bawah. Jadi awak rasa manakah yang sesuai untuk explain mengenai akar ini guys? Adakah dia tigmo? Adakah dia hydro? Adakah dia foto? Adakah dia jo? Mana satu? Awak rasa mana satu jawapan dia? Hydro ni suka air tau. Tapi negatif tak suka air. Contohnya macam pucuk. Pucuk, dia tak suka air. Jadi hydrotropism negatif sebab dia tak suka air. Okey. Geotropism ni dia adalah dia macam gravity. Dia suka gravity. Tapi negatif ni tak suka gravity. Akar suka gravity sebab kat bawah. Jadi yang D ni pun salah. Sepatutnya geotropism positif lah. Baru betul untuk akar kan. Okey, jadi yang betul jawapannya adalah akar menunjukkan fototropism negatif. Foto ni cahaya, negatif ni tak suka. Jadi akar memang tak suka cahaya. Jawapannya adalah fototropism negatif. Okey, next. 3 pernyataan manakah benar tentang struktur dalam sistem pernafasan? Sistem pernafasan. Dia nak yang benar. Okey, pada pendapat korang A, B, C, D manakah yang benar guys? Cuba korang komen sikit mana yang benar. Cikgu check siapa lagi belum masuk. Okey, manakah yang benar? Dinding bronkiol mempunyai cincin rawang bagi menguatkan struktur. Tak, bukan. Terdapat beratus alveolus di dalam peparu manusia. Beratus? Beribu. Bronkiol menyalurkan udara ke dalam alveolus. Ini betul. D, trakea bersambung terus ke lubang hidung. Tak. Tak. Dia bukan trakea kat tengah-tengah ni je. Jadi ni bukan. Jadi yang paling tepat sikit adalah C lah. Bronkiol menyalurkan udara ke dalam alveolus. Okey, 4. Yang manakah padanan betul bagi sumber dan bahan pencemaran? Bahan pencemar yang dihasilkan. Okey, nombor 4. Manakah bahan pencemar yang dihasilkan? Awak rasa mana jawapannya?
asap rokok je laga hitam. Tak. Asap rokok ni dia akan menghasilkan tar, ya. Tar yang macam jalan raya tu. Satu lagi adalah karsinogen. Karsinogen juga dihasilkan oleh rokok. Jadi ni tak adalah. Bukanlah. Okey, exhaust kenderaan klorofluorokarbon. Tak, klorofluorokarbon ni hanya dibebaskan oleh peti sejuk. Peti sejuk dan aircon sahaja, penyamak udara, klorofluorokarbon. Exhaust ni menghasilkan karbon monoksida dan juga karbon dioksida. Jadi tak sesuai lah. C. Pembakaran terbuka. Ni betul. Pembakaran terbuka menghasilkan karbon dioksida. Okey. Jerubu ni bukan karbon monoksida. Jerubu adalah mungkin habuk. Mungkin juga karbon dioksida. Cikgu guna istilah macam ni. Ni menunjukkan karbon dioksida. Simbol macam ni. Okey, nombor 5. Antara berikut organisme manakah memerlukan sistem pengangkutan? Okey, organisme manakah memerlukan sistem pengangkutan? Okey, awak rasa yang manakah memerlukan sistem pengangkutan? Adakah algae memerlukan pengangkutan? Tak payah. Sebab dia terus boleh masuk ikut membran sel. Ameba pun sama. Dia tak perlu pun sistem pengangkutan sebab dia boleh serap terus dan keluar terus. Okey, paramecium pun sama. Tak perlu dia sistem pengangkutan. Sistem pengangkutan ni maksudnya dia perlukan darah. Dia nak hantar kan oksigen. Jadi, kalau benda-benda yang unisel ni, dia tak perlu sistem pengangkutan. Yang perlu yang kompleks sikit. Contohnya macam pokok. Dalam kes ni, Spirogyra ni memang dia perlukan sistem pengangkutan. Sebab dia lebih kompleks sikit. Dia lebih kompleks sikit. Dia nak salurkan air dan sebagainya, dia lebih kompleks sikit berbanding dengan yang lain. Okey, dia lebih kompleks sikit. Sebab dia pun menjalankan proses fotosintesis ni. Sebab dia berwarna hijau, ya. Dia kompleks sikit. Namanya Spirogyra. Okey, nombor 6. Antara faktor berikut manakah menentukan kumpulan darah seseorang? Manakah faktor yang menentukan kumpulan darah seseorang? Kumpulan darah kita ada A, ada AB, kan? Ada O, ada B. Ni namanya jenis kumpulan darah. Ni pun kita tentukanlah jenis kumpulan darah. Okey, selain daripada ni, apa lagi yang kita tentukan dia untuk kita dermakan dia? Darah-darah ni perlukan ada apa? Adakah kita nak tengok kepekatan? Nak tengok jenis darah? Kumpulan darah kita? Tak. Kepekatan tak menunjukkan kumpulan darah. Kumpulan darah kita selain daripada A, B, O dan B ni, kita kena tengok juga ada tak antigen dengan antibody dia. Jadi sesuai tak kita nak dermakan dia. Jadi kumpulan darah ni bukan ABC aja. Takut salah derma nanti kan darah kita bergumpal. Sebab itu kita kena cari penderma yang sesuai. Jadi kita pakai antigen dan juga antibody yang sesuai. Jadi kena check jugalah sebelum kita terima darah daripada orang lain. Okey, 7. Antara unsur bukan logam. Bukan logam ni macam kayu, plastik, bukan logam. Macam batu, tu bukan logam. Okey, unsur bukan logam berikut yang manakah disenaraikan dalam siri kereaktifan logam. Siri kereaktifan logam mana yang cikgu dah ajar sebelum ni. Ingat tak? Kalau nak cantik, yang cikgu hafal kan? Kalau nak cantik, siapa hafal ni? Kalau nak cantik, mesti ambil zat besi setiap pagi hingga cun habis. Ada ingat tak ni? Kita ingat dah. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, hidrogen, cuprum dan juga argentum. Ini namanya logam ni.
Okey, dalam banyak-banyak logam yang kita senaraikan, okey, ada dua yang bukan logam. Yang pertama adalah hidrogen dan yang satu lagi adalah karbon. Okey, walaupun dia duduk dalam senarai ni, tapi sebenarnya dia bukan logam. Okey, kita gunakan dia untuk extraction, pengekstrakan. Okey, boleh yang lain tu semua logam lah, kecuali dua ni saja bukan logam ya. Okey, tak apa. Nanti cikgu kalau tak ingat ni, nanti cikgu boleh share video dekat TikTok, cikgu ada buat. Okey, antara logam berikut yang manakah boleh menyingkirkan oksigen daripada karbon dioksida? Kita nak menyingkirkan oksigen daripada karbon dioksida. Kita ada karbon dioksida, kita nak singkirkan dia. Macam nak pisahkan dia lah. Okey, manakah cara yang sesuai? Okey, tapi ni macam kompleks sikit lah nak explain ni. Macam mana cikgu nak explain kepada awak ya? Manakah menyingkirkan oksigen daripada karbon dioksida? Okey, ni macam kompleks sikit. Aku tak nak cerita ni lah. Takkan awak pening pula nanti. Sebab tu lebih kepada kimia, guys. Okey, cikgu terus kepada nombor 9 Okey, nombor 9 dia kata adalah tindak balas manakah menerangkan exo. Ingat, exo ni adalah luar. Dia bebaskan ya. Kalau indo tu dia menyerap. Jadi exo ni bebas haba. Okey, bebas haba. Endo ni dia serap haba. Okey. Endotermit serap haba. Exotermit bebas haba. Okey, manakah menerangkan yang exo, yang bebas haba? Korang rasa manakah yang membebaskan haba? Sesuai sikit adalah nak tahu dia bebas haba, mestilah suhu persekitaran dia meningkat. Bebas haba. Okey, dia membebaskan haba. Boleh Okey. Nombor 10, rajah 2 menunjukkan proses pemeljawapan. Pemeljawapan ni apa? Pemeljawapan daripada gas terus menjadi pepejal. Dia tak jadi cair. Pepejal terus menjadi gas. Cecair dia tak wujud. Hebat kan? Macam tu. Contohnya macam ais krim. Pernah dengar ais krim tak? Ais kering. Ais krim ni adalah pemeljawapan. Kalau korang tengok konsert yang ada asap dekat stage dia kan, tu digunakan ais krim. Dia dalam bentuk ais, kita letakkan, dia akan terus jadi wap. Dia tak jadi air. Contohnya seperti ais krim ni ais krim, nampak tak? Panjang umur dia. Proses ini merupakan endotermit. Endotermit ni maksudnya dia serap haba ya. Endo ni serap haba. Okey. Proses ini merupakan endotermit. Mengapa? Mengapa dia serap haba, guys? Korang rasa mengapa dia serap haba? Ni ada sini ni, ada pun. Dah tahu dah endo dia serap, itulah jawapan dia. Tak payah pening-pening kepala kan? Menyerap haba dari persekitaran. Kalau dia bebas haba ke persekitaran. Okey. 11. Stesen jana kuasa yang manakah menggunakan kayu api sebagai tenaga? Jana kuasa ni maksudnya dia boleh menghasilkan elektrik. Kalau kat Malaysia ni kita ada hidroelektrik, kita ada nuklear, kita ada arang batu, kita ada stesen terma, semua ni menghasilkan elektrik. Okey, kalau diguna kayu api ni, kat manakah yang menggunakan kayu api? Adakah nuklear guna kayu api? Awak rasa adakah terma guna kayu api? Kayu api ni adalah benda semula jadi yang dikategorikan sebagai biojisim alif. Biojisim ni kayu api, kayu, najis. Ingat, najis tak lembu? Najis tak lembu ya. Biojisim. Mungkin kita guna minyak sawit. Benda-benda semula jadi, ranting-ranting kayu. Ni namanya biojisim. Terma ni kita guna seperti macam arang batu. Arang batu ni kita gunakan untuk panaskan turbine.
dia pusing dan dia akan menghasilkan elektrik. Jadi arang batu ni keburukan dia boleh menghasilkan karbon dioksida. Cermarlah udara. Okey, hidro, ingat hidro? Hidro ni merupakan air. Ingat hidro, ingat air. Okey, nuklear ni sebenarnya bagus. Nuklear ni bagus sebab nuklear ni tidak mencemarkan udara. Cuma keburukan dia adalah mahal. Satu, dan satu lagi kalau ada kebocoran. Kebocoran nuklear ni boleh kena kepada manusia, manusia akan mengalami radiasi. Itulah bahaya nuklear. Cuma kalau ikut kita gunakan dia bagus. Sebab dia tak mencermarkan udara. Cuma takut bocor lah kan. Okey, nombor 12. Jadual menunjukkan maklumat mengenai CFC kan. CFC ni adalah chlorofluorokarbon. Siapa yang hasilkan? Peti sejuk. Satu lagi penyaman udara. Aircon lah. Dua ni menghasilkan CFC. Apakah keburukan CFC? Keburukan CFC adalah untuk menipiskan ozon. Menipiskan ozon. Jadi bahayalah pasal aircon sebenarnya. Dia dapat menipiskan ozon. Jadi ada tak gas yang boleh menggantikan CFC? Ada. Kalau diminta cadangkan, korang cadangkan CFC juga. CFC. Ni CFL lah. Alamak. Cikgu cerita CFC. Sorry, salah tengok. Ni CFL. Sorry. CFL ni untuk mentol sorry. CFC ni untuk aircon. Salah letak ya. Sinilah. Aircon. Jadi kalau kita nak gantikan CFC, kita letak H kat depan. Jadi kita gantikan gas HCFC. Ni lagi bagus. Gas CFC ni lagi bagus. Cuma dia mahal lah. CFC tau. Bukan CFL. Salah tengok cikgu. Minta maaf. CFL ni dia lebih kepada mentol. Salah tengok pula tu lah. Okey, berapakah kecekapan tenaga mentol CFL ini? Nak tengok kecekapan dia. So, ni kena buat pengiraan sikit lah. Input dan juga output. Input 7, output dia 8. Jadi, dia punya formulanya adalah dia punya output dekat atas bahagi input darab 100%. Jadi output dia 4.8 bahagi 7 darab dengan 100. Berapa dapat guys? Output ke atas tau. 4.8 bahagi 7 darab dengan 100. Alamak, hilang pula. Cuba dapat C. Betul tak Alif? 6.8%. Tak bagus. Tak bagus. Kita nak kalau boleh 80 ke atas lah. Baru bagus lampunya. Okey, 13. Menunjukkan jisim badan dan masa yang dicatatkan oleh 4 orang peserta pertandingan memanjat dinding setinggi 6 meter. Okey. So, mana yang paling laju? Yang paling laju nampaknya adalah peserta P lah. 11.2 saat je panjat dinding. Siapakah mempunyai kuasa paling sedikit? Siapakah mempunyai kuasa paling sedikit? Korang rasa? Manakah yang paling lambat? Kuasa paling sedikit. (13.4). Betul ke 13.4? Kuasa sedikit. Allah Akbar. Kuasa sedikit. Nak tahu sedikit, kita kena darabkan dua ni. Cikgu kelentong je. Korang tengoklah manakah yang paling sedikit nilainya, itulah jawapannya. Cuba Alif, cuba darabkan Alif. Mana yang paling sedikit Alif? Lambatlah pula kan. Nanti korang darab lah. Tengok mana sedikit, korang tanda jawapan dia ya. Okey, 14. Antara berikut yang manakah akan menambahkan kerja yang dilakukan?
Antara berikut manakah akan menambah kerja yang dilakukan? Okey, 14. Manakah menambah kerja? Apa maksud kerja? Kerja adalah F W sama dengan Fs. Daya, F tu daya ya, force, darab dengan jarak sesaran. Dapatlah kerja. Jadi kerja sama dengan daya darab sesaran. Okey, manakah yang banyak bekerja? So, sama ada menggunakan banyak daya ataupun menggunakan jarak yang panjang. Tengok dua lah. Daya banyak pun kerja kuat, jarak banyak pun kerja kuat. Sesaran ni jarak ya. Sesaran ni jarak ya. Okey, jadi kau nak tengok mana satu? Dua tu ya. Sama ada daya ataupun jarak. Okey, mana yang ada? Daya ke jarak? Daya tak ada. Yang ada jarak bertambah. Jarak bertambah, kerja pun makin bertambah. Okey. Okey, formula ni biasa dia bagi, tapi tak pasti dah cikgu sekolah awak bagi tak nanti. Okey, 15. Jadual menunjukkan bilangan zarah. Subatom bagi 4 zarah berikut. Zarah manakah ialah anion? Zarah manakah anion? Okey, zarah manakah anion? Apa maksud anion tu? Apa maksud anion? Okey, tengok macam ni. Proton ni positif ya. Elektron negatif. Neutron tak ada charge. Neutron tak ada kira. Jadi dalam kes ni kita tutup neutron. Sebab bila disebut ion ataupun satu lagi cation, dia merujuk kepada charge. Okey, ion ni dia bercharge negatif. Kalau cation dia bercharge positif. Okey, sekarang ni kita tengok yang P dulu. P kalau awak tengok positif 17 dengan negatif 18 ni, negatif 18 kan? Dia bersifat negatif ke positif? Tambah 17 tolak 18 kita dapat negatif 1. Faham tak? Jadi kes dalam ni, kalau ikut P ni adalah anion. Sebab dia bersifat negatif. Faham tak guys? Alif faham Alif? Okey, cuba tengok Q. Q ni 11 positif tolak dengan 10. Dia dapat positif 1. Dia adalah cation. Faham kan? Okey. Tengok R. R ni 12. 12. Kosong. Dia neutral. Kalau dia kosong, dia neutral. Okey, lagi 16. 16. Sifar juga. Ini neutral. Jadi, anion adalah P. Kalau nak cation adalah Q. Macam tu je lah. Okay guys Okay, antara berikut yang manakah merupakan bahan radioaktif? Okay, manakah bahan radioaktif? 16. Uranium ya. Okay, uranium ni kita boleh buat bom, boleh buat elektrik, radioaktif. 17. Di manakah pelakuran nuklear semula jadi? Okay, nuklear ni ada dua jenis. Satu pelakuran, fusion. Satu lagi pembelahan. Dua, pembelahan nuklear. Satu lagi pelakuran nuklear. Jadi pelakuran nuklear semula jadi ni kat mana? Pelakuran semula jadi ni berlaku hanya di matahari sahaja. Sekarang ni kita kat dunia ni, kat bumi, kita cuba nak menghasilkan pelakuran nuklear. Tengah buat lah. Ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Kalau kita dapat berjaya melakukan nuklear ni, maksudnya kita dapat menghasilkan tenaga yang bersih dan sangat power. Sangat power lah sebab kita dapat melagakan hidrogen dengan helium. Kita dapat melagakan hidrogen dengan hidrogen. Bayangkan hidrogen laju ni, kita pecutkan dia, kita pecutkan atom hidrogen, kita nak langgarkan dia. Bila kita langgar dua ni, dia akan berpecah lah. Dia akan macam hancur. Menjadi yang lebih kecil.
Itu ideanya. Okey. So, matahari ada. Kalau kat bumi macam bom tu namanya pembelahan nuklear. Okey, yang buat bom tu pembelahan nuklear. Tapi kalau matahari pelakuran nuklear. So far yang ada matahari lah yang paling banyak menghasilkan dan bintang-bintang lain. Dekat bumi kita masih lagi buat eksperimen ya. Dah berjaya dah pun, cuma kos dia tinggi. Dia cuma nak mengurangkan kos. Okey, 18. Menunjukkan salah satu fenomena suria. Alamak, tak nampak lah pula. B, tak nampak. Tak nampak kot. Cikgu rasa mungkin nyalaan suria kot. Biarkanlah, tak nampak gambar dia. Okey, 19. Antara model sistem suria yang berikut, yang manakah dicadangkan oleh Johannes Kepler. Kepler ni adalah yang paling latest model dia. Okey, manakah model yang paling latest? A, B, C, D. Alamak, sebelah-sebelah lah pula. Manakah yang paling latest? A, B, C, D. Korang tengok manakah yang paling terbaru yang kita gunakan. Kepler ni adalah yang terbaru. Okey, Alif, mana Alif? Manakah model terbaru? D kot. Kat korang lain? Setuju tak dengan Alif? Okey, jawapannya adalah D. Kepler mengatakan dia berbentuk elips ya. Jadi Kepler yang baru macam ni. Pergerakan kita berbentuk elips. Okey, good. 20. Apakah teknologi digunakan untuk membawa angkasawan ke stesen antarabangsa? 20. So, korang rasa dia guna apa? Dah tentulah guna roket. Senang sangat ni guys. Okey, jom kita masuk section B. Okey, good. Kita dah sampai sini Okey, cikgu target kita habiskan B pun dah syukur lah. Okey, padamkan organ deria dengan rangsangan yang dinyatakan. Organ deria. Okey, yang pertama pakai jaket. Jaket, organ apa yang kita boleh nampak jaket tu? Dah tentulah mata. Ini dah tentulah telinga. Ini soalan bonus ni guys. Tuliskan benar ataupun palsu. Yang pertama, imej yang jauh pada bintik buta tidak akan kelihatan. Benar ke palsu? Dia berada pada bintik buta. Tidak akan kelihatan. Benar ya, bintik buta tu memang tak nampak. Makanan akan berasa lebih lazat apabila hidung dipicit. Tutup hidung. Rasa tak? Okey, palsu. Okey, next. Rajah 2 menunjukkan satu sistem model respirasi. Respirasi ni apa? Respirasi ni pernafasan. Ingat respirasi ni pernafasan. Ingat respirasi, ingat pernafasan. Tandakan tik pada petak yang disediakan bagi bahagian mewakili respirasi manusia. Okey, P. P dikata mewakili trakea. Betul tak? Adakah P mewakili trakea? Okey, betul. Q mewakili diafragma. Betul ke? Diafragma kat mana? Diafragma kat sini ni. Benda ni. S ni sepatutnya diafragma ni. Jadi ni salah lah. Jangan pangkal lah. R peparu betul. Bronchus. Okey. Kat sini Q dengan S ni terbalik. Q dengan S terbalik. Okey, B, bulatkan komposisi udara sedutan bagi komponen udara. Okey, ingat dalam udara kita, udara paling banyak apa, Alif? Udara paling banyak adalah nitrogen, 70% lebih Tak silap cikgu, 75% nitrogen. Kita punya oksigen lebih kurang 21%. Ni. 1% oksigen Okey, kat sini dia kata bulatkan komposisi udara sedutan. Okey, ni adalah udara sedutan. Kita sedut. Kita sedut. So, berapa peratus udara oksigen? 21%. Karbon dioksida kita sedut tak?
Kita sedut karbon dioksida tak? Sedut juga. Tapi kita tak ambil, kita sedut aja. Nitrogen pun kita sedut juga. Tiga-tiga gas kita sedut, cuma kita guna oksigen saja. Gas lain kita buang balik. Okey? Okey, 3. Mineral semula jadi wujud dalam dua keadaan. Mineral semula jadi. Mineral ni apa? Contohnya macam magnesium, macam ferrum, macam iron. Kita minum air mineral kan? Dalam air zam-zam tu, kenapa orang suka air zam-zam? Sebab air zam-zam tu banyak mineral. Ada iron, ada zat besi. Tu semua mineral namanya. Okey, mineral semula jadi wujud dalam dua keadaan, iaitu mineral unsur dan juga mineral sebatian. Tandakan tik pada mineral unsur. So, manakah mineral unsur? Mineral unsur ni contohnya macam unsur yang asal ni. Unsur ni macam dirinya, ferrum satu je. Ferrum satu je. Ferrum. Kalau macam boksit, bukan unsur sebab boksit ni terdiri daripada beberapa gabungan. Mungkin A campur dengan B. Tapi kalau ferrum ni memang A je. A bergabung dengan A, bergabung dengan A, bergabung dengan A. Itu maksudnya. Jadi dia bergabung dengan unsur yang sama, namanya adalah mineral unsur. Tapi kalau mineral sebatian, dia bergabung dengan unsur lain. Faham tak? Macam ferrum ni memang unsur dia sahaja. Plumbum pun sama. Plumbum ni dia bergabung dengan plumbum sahaja. Plumbum. Galena tak? Galena dia bergabung beberapa unsur. Jadi dia sebatian lah. Boleh faham ya? Jadi sebatian tu adalah gabungan beberapa unsur. Okey, boleh. Ke dah lupa dah? Cikgu laju sikit. Aku tak sempat. Okey lagi. Padangkan mineral dengan sifat berkaitan dengan kegunaan dia. Okey, yang pertama, kalsium oksida. Kalsium oksida ni adalah kalau ikut macam batu kapur tu. Batu kapur tu kalsium oksida. So, kalsium oksida ni kita guna untuk apa? Kat sini tengok tak? Dia tuang kepada tanah. Dia tuang kepada tanah. Kenapa dia tuang pada tanah? Siapa tahu? Sebelum tu, apa sifat dia? Sifat dia adalah bersifat base. Base ni alkali ya. Base ni alkali. Dia bersifat alkali. Kenapa dia tuang pada tanah? Kemungkinan tanah dia ni banyak asid. Contohnya kat tempat dia mungkin ada banyak kilang. Kilang menghasilkan hujan asid. Jadi tanahnya menerima banyak hujan asid. Jadi tanah telah menjadi tanah berasid. Untuk jadikan subur balik, untuk jadikan neutral, dia terpaksa menggunakan bahan yang bersifat alkali untuk neutralkan balik tanah dia. Faham tak guys? Boleh? Ya. Okey, silikon. Silikon ni dalam bahasa kita adalah pasir. Okey, pasir boleh buat apa? Silikon ni kita boleh buat banyak benda. Salah satunya adalah kaca. Kaca yang kita ketuk pecah tu daripada silikon, daripada pasir. Dan banyak lagi lah. Jadi pasir dan kaca ni memang takat lebur dia sangat tinggi untuk menghasilkan kaca. Tapi dia mudah retak dan pecah. Itu kekurangan dia. Okey, lagi apa lagi? Lengkapkan peta pokok di bawah dengan menggunakan perkataan yang diberikan. Okey, jom kita buat. Tenaga jisim, tenaga nuklear. Okey, tenaga boleh diperbarui. Sentiasa boleh dibarui ialah tenaga hidro, satu air boleh dibarui. Satu lagi tenaga jisim lah. Biojisim. Sebab pokok-pokok ni kita boleh tanam. Pokok tanam kita guna, kita tanam balik. Jadi boleh diperbaharui. Tenaga nuklear tak? Tenaga nuklear kalau habis. Contohnya kalau kita guna uranium tadi. Kalau uranium habis, dah habis. Tak boleh diperbaharui lagi ya. Okey, gariskan jawapan yang betul bagi pernyataan di bawah. Okey, voltan input transformer injak naik adalah lebih rendah daripada voltan output. Disebut pasal sekarang ni injak naik. Kalau injak naik, kita punya transformer macam mana? Transformer kita macam mana?
Injak naik. Banyak kepada sikit ke sikit kepada banyak? Siapa tahu? Siapa ingat lagi? Injak naik Injak naik maksudnya sikit kepada banyak. Sikit kepada banyak. Jadi input dia mesti rendah. Ni input ya. Input ni masuk, output ni keluar. Jadi input dia sikit, output dia banyak sebab dia nak input ya. Okey. Transformer injak turun. Injak turun terbaliklah. Dia punya input dia banyak, output dia sikit. Jadi kat sini informer injak turun berfungsi. Kalau injak turun ni dari banyak kepada sikit. Jadi dia berfungsi untuk apa? Fungsi untuk menurunkan voltan. Sebab dia turun kan. Kalau naik, dia menaikkan voltan. Okey, boleh. Boleh okey, dia menaikkan voltan. Okey, ada siapa-siapa keliru ke ni? Okey ke? Ada siapa-siapa nak tanya? Cikgu laju sangat. Cikgu start sampai sini dulu. Alif okey ke Alif? Boleh terima ke? Alif okey? Kawan pun okey ya? Naura pun okey kan? Kalau okey, cikgu teruskan jadi ni rendah, ini menurun. Okey je. Okey, nombor 5, lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan perkataan yang diberikan. Okey, kita ada magnetosfera, fotosfera dan juga kromosfera. Okey, ni pada matahari lah ni. Okey, jom kita buat. Nombor 1. Bumi adalah lapisan melindungi bumi daripada matahari angin. Okey, bumi ni kita ada satu benda yang sangat unik Tuhan ciptakan, iaitu medan magnet. Medan magnet ni namanya adalah magnetosfera. Jadi kuasa medan magnet ni magnetosfera. Jadi kalau ada angin suria daripada matahari ke apa ke, magnetosfera ni lah yang akan protect bumi kita. Jadi magnetosfera lah magnetosfera bumi adalah lapisan yang melindungi bumi dari bahaya daripada angin suria ya. Dia sebenarnya adalah magnet lah, sebab tu namanya magnetosfera. Jadi dia magnet kepada bumi. Okey, nombor 2 ni apa? Ialah lapisan berada di bawah korona. Di bawah korona dia adalah kromosfera. Kromosfera. Yang ni kalau korang lupa, korang tengoklah kecil dia punya gambar rajah matahari. Matahari popular tau. Terutamanya ni, angin suria ni. Angin suria sangat popular. Okey lagi. Tuliskan benar atau palsu bagi pernyataan berikut. Okey, suhu permukaan matahari lebih tinggi daripada suhu teras matahari. Suhu permukaan lebih tinggi daripada teras. Betul ke tak? Betul ke? Suhu dekat luar tu lebih tinggi daripada suhu yang dalam matahari tu. Suhu yang dekat luar ni lebih tinggi daripada suhu teras dia. Betul ke tak? Salah, betul. Dia adalah palsu ya. Kat dalam lagi tinggi, berkali-kali ganda lagi tinggi. Okey. Nombor 2, proses pelakuran. Ingat, pelakuran ni berada dekat matahari saja. Berlaku dalam teras matahari antara hidrogen dan helium. Ni betul. Jadi nuklear inilah menyebabkan kita nampak cahaya daripada matahari tu. Sebab berlakunya pelanggaran nitrogen menghasilkan helium yang sangat kuat kat dalam tu sehingga kan dia bersinar. Kalau kita ada hidrogen dengan helium, korang pernah tanya tak macam mana matahari boleh menyala? Sana tak ada oksigen. Sebab dekat bumi kalau nak menyala kena ada oksigen kan. Dekat matahari tak ada oksigen pun. Jadi kat sana digunakan hidrogen lah. Jadi kalau guna hidrogen untuk menyala, tak perlukan oksigen. Sebab tu roket kita gunakan hidrogen. Kapal terbang tak boleh pergi ke atmosfera lah. Kan? Dia tak boleh keluar atmosfera sebab kapal terbang guna minyak. Minyak kerosin.
Tapi kalau roket kita guna hidrogen. Sebab itulah dia boleh keluar daripada atmosfera, guys. Okey, sempat kita masuk section C Alhamdulillah. Okey, kita tengok sikit sampai kat mana kita boleh buat. Okey, mineral wujud secara semula jadi dalam kerak bumi, betul, dalam bentuk unsur ataupun sebatian. Unsur ingat unsur tadi dirinya, sebatiannya gabungan unsur. Okey, berikan satu contoh unsur semula jadi. So, apakah unsur semula jadi? Contohnya adalah seperti diamond. Unsur lah tu. Contoh lagi mercury. Contoh lagi tadi kita buat platinum. Kan? Emas, plumbum, ferrum, banyak lagi lah benda-benda yang dirinya sahaja. Satu je ya. Ni namanya unsur semula jadi. Okey, boleh? Ingat lagi kan? Okey, kalau sebatian semula jadi apa? Seperti macam boksit. Boksit ni sebenarnya biji aluminium. Biji aluminium. Ataupun kita boleh buat biji besi namanya hematit. Hematit ni biji besi yang korang belajar pasal unsur tu lah. Lagi apa lagi? Batu kapur. Batu kapur ni sebenarnya adalah kalsium karbonat yang kita belajar tadi. Kalsium karbonat tu batu kapur. Jadi dia gabungan dua benda. Batu kapur ni kalau ikut namanya adalah kalsium karbonat. Kenapa ikut tulis? Sebab korang pakai ni masa form 5 nanti. Jadi kalsium satu unsur, karbonat ni unsur yang lain. Jadi dua gabungan menghasilkan dia sebatian ya. Okey, beza antara unsur semula jadi dengan sebatian semula jadi. Apakah bezanya? Jadi kalau tulis, kita akan cakap unsur semula jadi. Unsur semula jadi ni dia terdiri daripada satu sahaja. Satu bahan sahaja. Okey, manakala sebatian semula jadi terdiri daripada dua atau lebih bahan. Macam tu. Boleh faham kan? Okay, nak salin ke? Salin. Okey, sikit lagi guys. Cikgu nak ke sampai nombor 7 je. Lepas tu dah kita stop. Korang boleh tidur lah. Cikgu nak sampai nombor 7 je. Sempat ke nombor 7 ni? Okey, B. Rajana menunjukkan sebuah rumah yang diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. Ada papan, ada batu. Salah satu bahan logam yang digunakan ialah zinc. Zinc kat atas ni lah. Nyatakan bahagian yang menggunakan logam tersebut. Kat mana? Atap lah. Senang sangat ni. Apakah ciri zinc yang membolehkan logam tersebut digunakan di dalam bahagian rumah yang dinyatakan di atas? Yang pertama kita katalah tahan lama. Tahan lama lah, kuat lah kan. Lagi cahaya tak boleh masuk. Bila cahaya tak boleh masuk namanya adalah legap. Dia adalah objek legap. Ingat tak? Legap tu cahaya tak boleh masuk. Dan apa-apa lagi lah. Tidak bocor. Tidak bocor tu kita katalah tidak larut dalam air. Kalau kena air pun dia tak larut dalam air. Jadi sesuai lah kita buat atap. Dia nak satu je guys. Jadi korang boleh buat satu-satu lah. Kalau cikgu pilih satu je. Tahan lama je, senang. Ramalkan keadaan logam itu selepas 7 tahun. Dah tentulah dia akan berkarat. Sebab dia logam kot. Tukar lah. Okey. Lepas tu, terangkan kenapa dia berkarat. Kerana adanya udara dan air. Kerana bertindak balas dengan oksigen. Oksigen ni udara lah. Dan air hujan dan sebagainya. Jadi akan membentuklah karat. Okey, boleh? Okey lagi, cikgu teruskan nombor 7 sikit lagi. Habis nombor 7 dah kita berhenti. Kita stop. Alif, sempat salin ke Alif? Boleh cikgu teruskan? Nak sikit lagi habis.
Okey, Encik Lim ingin membeli sebuah cariat elektrik. Dia merujuk di label kecekapan tenaga yang ditampal pada dua buah cariat yang berkaitan dengan model X dan Y. Okey. Nyatakan dua fungsi label tersebut. Apakah fungsi dia? Fungsi ni kalau ikut untuk menunjukkan kecekapan elektrik lah. Nyatakan dua fungsi label tersebut. Untuk kita sebenarnya. Untuk apa? Sebenarnya untuk mendidik kita. Ataupun kita kata meningkatkan kesedaran. Meningkatkan kesedaran. Ni fungsi dia lah ditampal tu supaya kita sedar kan. Kesedaran pengguna. Okey, tentang penggunaan tenaga bagi elektrik. Penggunaan ataupun tentang penjimatan lah. Penjimatan tenaga elektrik. Okey, jadi fungsi dia macam tu sebenarnya. Dia macam mempromosikan lah alat-alat yang cekap elektrik. Namanya cekap elektrik. Alat-alat cekap elektrik. Ataupun cekap tenaga. Namanya adalah alat-alatan cekap tenaga, ya. Okey, pada pendapat anda, model cariat elektrik manakah lebih sesuai digunakan? Boleh menjimatkan kos penggunaan elektrik. Dalam kes ni, nampaknya Y lah sebab dia ada 5 bintang. Tulislah model Y. Kenapa model Y? Sebab apa? Sebab tenaganya lebih kecil lah. Kita katalah penggunaan tenaga, kata baca Okey, penggunaan tenaga setahun lebih kecil. Bila kita buat perbandingan, kita kena ada perkataan lebih kecil, lebih besar. Okey, daripada model X. Penggunaan setahun lah lebih kurang kita ambil kan. Satu hari tak nampak. Kita ambil lah penggunaan setahun. Okey, boleh. Jadi kat sini model yang ada 5 bintang. 5 bintang ni lebih jimat lah. Ada kataan lebih jimat berbanding dengan 3 bintang. Lebih jimat berbanding 3 bintang. Okey, go sikit lagi sikit lagi nak habiskan ni. Lepas tu dah kita stop lah. Korang dah penat kan? Dah habis dah pun. Buat pengiraan sikit. Ada 10 minit lagi. Lepas tu go stop awal nanti ya. Okey, untuk pengiraan sikit. Pengiraan kita adalah sekiranya anda membeli sebuah cariat elektrik model X dan model Y, kirakan kos penggunaan elektrik bagi kesemua cariat elektrik tersebut dalam tempoh masa setahun. Diberikan kos unit adalah 0.25 setahun. Okey, penggunaan elektrik. So, macam mana nak buat? Jom tengok kat atas. Apa dia bagi maklumat dia. So, dekat atas ni kita ada 165. Okey, 165. Lepas tu kita apa lagi? Kita ada setahun ni. Dia nak setahun ke? Kos dia dalam masa tempoh 1 tahun diberikan kos unit adalah 2. Kirakan kos penggunaan dia. Sekiranya anda beli sebuah cariat model X dan 2 cariat model Y. 2 cariat model Y. Kirakan kos ekonomi elektrik bagi ke semua cariat tersebut. Alamak, kena buat 2 kali lah pula. Tak apalah, kita buat Y lah ya. Kita buat Y je. Okey, Y ni kita ada 2 cariat. So, Y ada 2 darab dengan 163. Okey, kita buat Y lah. Ada 2 cariat. Lepas tu, kita darab dengan 1 unit 0.25. Dan kita darab dengan 360 hari. 300, satu tahun apa? 360 ke 370? 360 kan? Setahun apa? 360 kan? Lupa je pun. Dah, kira lah. Nanti korang kira korang dapat lah. Boleh guys? Okey ke?
Cikgu laju sikit, kesian korang nak tidur kan, esok nak pergi sekolah. So kalau okey, cikgu stop sampai sini. Boleh Alif Nanti kira sendiri.